Yang hadirin mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berbahagia Ketua WIP, Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dormat dan Barisan Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha IR Insinyur Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli act officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 11 Palang 2021 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami raihkan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekakalah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keredaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja hari, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala selamat dan bawasan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat sedengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, marah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara dua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempenguruskan mesyuarat bulanan bilangan 11 Palang 2021 dengan hormat takzimnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia
Ketua WIP Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan kasih sayangnya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh MBJB bilangan 11 tahun 2021. Di awal ucapan saya ini, saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada semua ahli keluarga Allahyarham Yang Berhormat Datuk Haji Osman bin Haji Sapian, mantan Menteri Besar Johor, di atas pemergian Allahyarham pada 22 Disember yang lalu. Saya bersama ahli-ahli majlis dan seluruh warga kerja MBJB mendoakan semoga roh Allahyarham di bawah naungan rahmat Allah serta ditempatkan bersama para solihin. Para hadirin yang dihormati sekalian, memandangkan kita akan memasuki tahun baharu dua hari lagi, saya ingin berkongsi maklumat mengenai belanjawan MBJB bagi tahun 2022. Bagi tahun 2022, MBJB menjangkakan bahawa kutipan hasil keseluruhan adalah sebanyak RM471.76 juta, iaitu 5.3% lebih rendah dari anggaran hasil 2021. Anggaran kutipan hasil 2022 ini terdiri daripada kutipan cukai sebanyak RM328.23 juta, hasil bukan cukai sebanyak 109.66 juta dan terimaan bukan hasil sebanyak 33.9 juta. Bagi anggaran perbelanjaan pula, MBJB menganggarkan perbelanjaan mengurus adalah sebanyak RM266.38 juta, iaitu 0.39% peningkatan dari anggaran belanja mengurus bagi tahun 2021. Manakala MBJB menganggarkan perbelanjaan pembangunan adalah sebanyak RM228.94 juta, iaitu 5.13% penurunan dari anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2021. Ini menjadikan anggaran perbelanjaan keseluruhan MBJB pada tahun 2022 adalah sebanyak RM495.32 juta serta menjadikan belanjawan MBJB pada tahun 2022 sebagai belanjawan defisit dengan jumlah defisit sebanyak RM23.56 juta. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk berkongsi berkenaan hala tuju MBJB bagi tahun 2022. Memandangkan keadaan ekonomi kita masih tidak menentu dan memberi impak kepada hasil MBJB, penumpuan akan diberikan terhadap kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf fasiliti serta kemudahan sedia ada. Manakala projek pembangunan baharu akan dilaksanakan sekiranya ada keperluan yang mendesak dan difikirkan perlu. Selain itu, MBJB juga akan menambah baik pengurusan aduan awam bagi memastikan aduan yang diterima dapat diselesaikan dalam jangka masa yang sewajarnya. MBJB juga akan meneroka peluang untuk mewujudkan nilai tambah dalam perkhidmatan melalui kaedah Public-Private Partnership ataupun PPP yang secara tidak langsungnya akan mewujudkan suasana yang inklusif di antara MBJB, pihak swasta serta warga bandaraya sendiri. Bagi hala tuju jangka panjang, seperti mana yang telah saya sebutkan dalam ucapan saya sebelum ini, MBJB akan meneruskan lagi gerak kerja untuk merealisasikan agenda The Greater JB bersama 3 PBT yang lain, iaitu Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Majlis Bandaraya Pasir Gudang dan Majlis Perbandaran Kulai. Di samping itu, MPJB akan memberi penekanan kepada program Local Agenda 21 bagi mencapai 17 kriteria pembangunan mampan Social Development Goals ataupun SDG yang telah digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Untuk memperkasa dan menambah baik supaya program LA21 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, struktur organisasi LA21 MBJB telah dijenamakan semula
serta disusun semula dengan mewujudkan 9 jawatan kuasa baru yang akan dipengusikan oleh ahli-ahli majlis. Mereka akan bertindak untuk menggerakkan dan melaksanakan program yang berkaitan dengan skop dan pelan tindakan di bawah portfolio masing-masing, manakala keahlian jawatan kuasa pula akan ditetapkan oleh ahli majlis mengikut kesesuaian masing-masing. Para hadirin yang saya hormati sekalian, kejadian banjir yang berlaku di dalam negara kita baru-baru ini memberi pengajaran kepada kita semua berkenaan kepentingan kesiapsiagaan seluruh agensi kerajaan bersama-sama masyarakat bagi menghadapi situasi bencana yang boleh berlaku dalam sekelip mata serta mengakibatkan kerosakan harta dan kehilangan nyawa. Semasa musim ini, hujan dengan kadar intensiti yang lebih tinggi berbanding sebelum ini berpotensi untuk menyebabkan banjir kilat di dalam kawasan bandaraya Johor Bahru ini sekiranya langkah-langkah persediaan awal tidak dilaksanakan dengan sebaiknya. Lebih-lebih lagi, di dalam kawasan bandaraya yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, usaha untuk menyelamat serta memulihkan kerosakan akan bertambah sukar serta menelan kos yang amat tinggi. Untuk makluman semua, di dalam kawasan MBJB ini terdapat lebih dari 30 jajaran peparitan utama yang terdiri dari parit tanah dan parit yang telah dinaik taraf, di mana kebanyakan saliran ini merupakan anak sungai kepada sungai utama iaitu Sungai Skudai, Sungai Tebrau, Sungai Pelentong, Sungai Tiram dan juga sebagainya yang mengalir terus ke Selat Tebrau. Saliran-saliran ini mengalir dalam kawasan taman, kampung tradisi, kawasan penempatan tidak tersusun atau setinggan, kawasan industri serta tanah persendirian yang belum dibangunkan. Faktor jenis kawasan dan struktur saliran ini yang menyebabkan terdapatnya mendapan di dasar saliran atau sungai yang perlu dibersihkan secara berkala bagi mengelakkan dasar saliran yang cetek yang boleh menjadi faktor kepada berlakunya kejadian banjir kilat di bandaraya ini. Berhubungan dengan itu, MBJB telah menyusun perancangan bagi melaksanakan kerja-kerja penggalian dasar sungai atau saliran dengan pertama, mengenal pasti lokasi hotspot banjir. Kedua, mengenal pasti jenis struktur saliran untuk penentuan kekerapan kerja penggalian. Ketiga, mengadakan jadual penggalian berkala bagi mengelakkan kejadian banjir. Keempat, memastikan isi padu atau ruang saliran utama adalah mencukupi sebagaimana ianya direka bentuk. Dan kelima, memastikan sistem penggalian dibawa keluar dari saliran bagi memastikan ianya tidak masuk semula ke dalam sungai atau parit utama. Selain itu, MBJB telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan di dalam saliran utama dan anak sungai setiap minggu, termasuk kerja-kerja pemangkasan dahan pokok yang terlalu hampir dengan tebing sungai untuk memastikan tiada halangan yang menyekat aliran sewaktu hujan yang boleh mengakibatkan banjir ketika hujan lebat. MBJB juga telah membina perangkap kelodak dalam jajaran saliran utama seperti di Sungai Kempas, Sungai Segit, Sungai Sebulong, Sungai Pandan dan lain-lain lagi bagi memudahkan kerja penggalian yang dilengkapi dengan akses jentera penyelenggaraan. MBJB turut melaksanakan kerja-kerja penggalian di kawasan kolam takungan air hujan yang berfungsi untuk menakung dan mengawal aliran air sewaktu hujan lebat. Tambahan lagi, MBJB telah melaksanakan kerja-kerja perbaikan struktur saliran yang rosak kesan dari insiden banjir yang berlaku sebelum ini. MBJB juga telah melaksanakan pembinaan sistem tempatan banjir di kawasan hotspot banjir kilat yang termasuk kerja-kerja meninggikan tembok parit sedia ada, memasang flat valve untuk mengelakkan air masuk atau melimpah ke kawasan hotspot banjir, membina ban banjir, menaik taraf kapasiti pam sedia ada seperti di Sungai Chat, membina sistem pam baru seperti di kawasan penempatan penduduk Kampung Muhammad Amin dan Kampung Pasir, serta memasang perangkap sampah di beberapa lokasi hotspot banjir disebabkan sampah domestik dan pokok yang tersangkut di pembentong utama.
Antara amalan yang telah pun dilaksanakan oleh MPJB secara berkala adalah kerja-kerja pembersihan berkala di saliran utama yang melibatkan kerja pemotongan rumput setiap bulan dan pembersihan sampah 8 kali sebulan, selain mengarahkan pihak pemaju membuat kawalan dan penyelenggaraan ke atas semua perangkap kelodak untuk aktiviti kerja tanah yang sedang berjalan. Di sini, saya turut meminta agar agensi lain seperti SW Corp, SWM, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya dan lain-lain lagi untuk bersama-sama memainkan peranan untuk melaksanakan tindakan pemeriksaan, kawalan, pencegahan dan lain-lain yang perlu untuk memastikan sistem longkang, perparitan dan saliran di dalam kawasan MPJB ini bersih daripada sebarang halangan atau tersumbat bagi mengelakkan kejadian banjir kilat dan seumpamanya berlaku di bandaraya ini. Para hadirin yang saya hormati sekalian, menjunjung titah Duli Yang Mak Mulia Tengku Ismail Ibn Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor, seramai 50 orang sukarelawan Sultan Volunteers MPJB telah digerakkan pada 22 Disember lalu bersama-sama bantuan, keperluan barangan, peralatan serta jentera untuk membantu mangsa banjir yang terjejas di daerah Shah Alam dan Hulu Dangan. MPJB turut menyediakan bantuan keperluan logistik seperti jentera iaitu 2 buah lori tangki air, 2 lori crew cab, 1 lori crane, 2 buah lori lororo, 5 buah kenderaan pacuan 4 roda dan van penumpang serta peralatan seperti water jet, generator, mesin blower dan peralatan-peralatan pembersihan yang lain. Sepanjang 5 hari berada di Shah Alam, sukarelawan Sultan Volunteers MPJB telah membantu mangsa-mangsa banjir melaksanakan kerja-kerja pembersihan awam dan sisa pembejal di sekitar Bukit Lancong dan Lancong Jaya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua sukarelawan Sultan Volunteers MPJB khususnya dan Sultan Volunteers dari PBT lain secara amnya di atas usaha yang dijalankan. Tambahan lagi, selain dari menunjukkan komitmen mereka untuk memerah kudrat, sukarelawan ini juga telah membuktikan sifat kejujuran, berintegriti dan beramanah. Mereka dengan memulangkan barang-barang berharga yang dijumpai, termasuk wang ringgit dan barangan kemas kepada pemilik masing-masing sepanjang misi bantuan mangsa banjir ini di Shah Alam. Dalam pada itu, seluruh warga kerja MPJB juga menzahirkan rasa duka cita di atas musibah yang dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir serta mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Untuk makluman juga, warga kerja MPJB juga telah menyumbang sebanyak RM10,000 ke tabung prihatin bencana MPJB yang akan disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir yang terkesan. Para hadirin dan hormati sekalian, memandangkan ramai dari kalangan peniaga di Bandaraya Johor Bahru ini terkesan usulan pandemik COVID-19 serta sedang dalam usaha untuk memulihkan perniagaan masing-masing, MPJB telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh pembaruan lesen perniagaan dan iklan bagi tahun 2022 yang akan dilaksanakan sehingga 31 Mac 2022 tanpa charge penalti kelewatan pembaruan lesen. Namun demikian, peniaga diingatkan bahawa kegagalan pembaruan dilakukan dalam tempoh masa sehingga 31 Mac 2022 akan mengakibatkan lesen perniagaan dan iklan mereka akan dibatalkan serta-merta. Dan seterusnya perlu membuat permohonan lesen baru mengikut prosedur sedia ada. Tambahan lagi, semua premis perniagaan yang ada menggunakan petak letak kereta di hadapan premis masing-masing akan dikenakan caj penggunaan petak letak kereta dan pembayaran ini hendaklah dijelaskan ketika pembaruan lesen dibuat. Bagi pemilik lesen, bagi aktiviti berisiko tinggi yang berkaitan, anda perlu membuat permohonan pemeriksaan pembaruan lesen perniagaan iklan bagi tahun 2022 kepada Jabatan Pelesenan MPJB dengan mengemukakan borang permohonan pembaharuan serta lampiran dokumen berkaitan. Aktiviti berisiko tinggi yang terlibat
adalah seperti rawatan tradisional atau urutan tradisional, urutan kaki atau refleksologi dan aktiviti spa. Untuk makluman, semua permohonan baru lesen premis perniagaan yang diberi kelulusan dalam tempoh bulan Oktober, November dan Disember 2021 diberikan kelulusan terus untuk tahun 2022. Bagi aktiviti rumah tumpangan, hotel dan agensi pelancongan, pengecualian bayaran pembaharuan lesen bagi tahun 2022 akan diberikan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin mewar-warkan berkenaan beberapa program terkini yang akan dilaksanakan oleh MPJB dalam masa terdekat. Bersempena dengan ulang tahun pengisytiharan MPJB ke-28, MPJB akan mengadakan program Malam Penghayatan Islam pada hari Khamis 6 Januari 2022 di Masjid Sepulang Laut bermula jam 7.30 malam. Warga bandaraya yang berdekatan adalah dijemput beramai-ramai hadir ke program ini serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya turut ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada seluruh barisan ahli majlis, warga kerja MPJB serta seluruh warga bandaraya Johor Bahru. Semoga dengan penutupan tirai tahun 2021 ini, kita dapat bersama-sama berusaha untuk menjadikan tahun 2022 sebagai tahun yang lebih baik daripada sebelumnya di dalam semua aspek kehidupan dengan semangat dan iltizam yang bersungguh-sungguh, insya-Allah. Setakat ini saja ucapan saya pada pagi ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Berpindah kepada perkara 3, iaitu mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 10 Palang 2021 bertarikh 30 November 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam makmur Johor. Yang berhormat Ketua Pengurusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 10 Palang 2021 bertarikh 30 hari bulan November 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Jaya Siran Haji Gopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 10 2021 bertarikh 30 hari bulan November 2021 tuju diterima dan diluluskan tanpa pinggaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 13 Palang 2021 bertarikh 23 bulan Disember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pengerusi, saya Ramli Muani membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 13 Palang 2021 bertarikh 23 Disember 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berbakti Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias menyokong. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 13 2021 bertarikh 23 Disember 2021 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 20 bulan Disember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bandaraya. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Izam Syah memang dinas baru usul supaya nyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 20 Desember 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Saya Nur Faizal bin Abdullah menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 11 2021 bertarikh 20 Disember 2021 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan
Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Disember 2021. Hormat Datuk Pengerusi, saya Panir membawa usul supaya Jawatankuasa Kesihatan Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 21 Disember 2021 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum. Saya Zulkifli Sulaiman menyokong usul tersebut. Menyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 11 2021 bertarikh 20 Disember 2021 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.4 menerima penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Disember 2021. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chan Sansan membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 21 hari bulan Disember 2021 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya menyokong usul tersebut. Sekian, terima kasih. Penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 11 2021 bertarikh 21 Disember 2021 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya 4.5 menerima penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Disember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Latif bin Ismail membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Disember 2021 bagi diterima dan diluluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Tuan Pengerusi, saya Pakar bin Ali menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 11 2021 bertarikh 22 Disember 2021 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Disember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pengerusi Datuk Baloh, saya Sami bin Ahmad membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 21 bulan Disember 2021 bagi diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Abdul Rahman menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 11 2021 bertarikh 21 Disember 2021 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. Perkara 5.1 penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 23 Palang 2021 bertarikh 7 bulan Disember 2021 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 24 Palang 2021 bertarikh 22 bulan Disember 2021. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 23 2021 bertarikh 7 Disember 2021 dan bilangan 24 2021 bertarikh 22 Disember 2021 diterima sebagai makluman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Rahman membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 30 Disember 2021 ditangguhkan. Terima kasih. Saya Muhammad Faizal bin Allah menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 11 2021 bertarikh 30 Disember 2021 ditangguhkan. Bagi malam menuju malam bandar lagi. Rumah dan seperti rumah bandar dari 12
berbahagia. Itu serta barisan administratif dari usaha. Dan terusnya transfer ada penderita kepada dan permasalahan di mana kita ada dari ini kan isu itu kita katakan nama jalan depan dari kepada tuan-tuan diri dan berfungsi. Tapi kita kepada Tuhan dan dapat yang fungsional penuh begini pada kali ini dari doa ini yang hari diberikan kesejahteraan dan dimudahkan secara lebih. Yang lagi adalah semasa tuan-tuan dan puan-puan yang dilakukan ini saya memanggil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pengurusan Majlis Bandaraya Johor Bahru yang mana telah banyak membantu ahli-ahli majlis di dalam menyelesaikan beberapa perkara dan bersama-sama melaksanakan berbagai program bersama rakyat. Dari itu perkara seperti ini dapatlah kita diteruskan di masa-masa mendatang agar taraf bandaraya terus dapat dipertingkatkan. Yang Muhammad Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita ingin menyelesaikan masalah rakyat, haruslah kita lakukan apapun perkara dengan cara yang sebaik mungkin demi kebaikan dan sanjungan masyarakat kepada MPJB. Kita harus mengharmonikan apapun perkara agar ianya menjadi ingatan dan mendapat pengiktirafan rakyat. Bagi kawasan Dun Teluk Danga, terdapat beberapa perkara berkaitan keputusan yang akan diputuskan pihak MPJB yang mana ianya perlulah diperhalusi sebaik yang mungkin demi kesejahteraan dan membantu pembangunan rakyat. Antara perkara-perkara berkaitan di kawasan Dun Teluk Danga adalah seperti berikut. Yang mana tu? 1. Nilai kadar cukai harta paling minima dan wajar yang akan ditetapkan oleh MPJB bagi kawasan kampung Sungai Danga. Untuk maklumat Yang Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, bancian rumah penduduk kampung dan pertemuan bersama pemimpin tempatan telah dijalankan. Respon yang diterima adalah positif bagi perkhidmatan yang akan dilaksanakan oleh pihak MPJB seperti perkhidmatan mengutip sampah dan pembangunan infrastruktur pasarana. Yang menjadi tanda adalah persoalan adalah kadar cukai yang dikenakan nanti. Pastinya tinggi apabila kiraan dibuat berdasarkan peratusan daripada nilai harta tanah penduduk kampung yang memiliki sebuah rumah dan tanah yang agak luas. Kebanyakannya keluasan tanah 2 ekar. Pengalaman penduduk kampung adalah merujuk kepada nilaian cukai harta yang dikenakan oleh pihak MPJB, pihak Majlis Bandaraya Iskandar Puteri sejak tahun 2018. Untuk makluman semua, Kampung Sungai Danga terbagi kepada 2 pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Majlis Iskandar Puteri. Bahagian besar penduduk kampung adalah golongan pendapatan rendah dan kebanyakannya mewarisi harta peninggalan keluarga mereka. Oleh yang demikian, perlulah pihak MPJB memperhalusi dan mencari satu mekanisme nilai cukai harta yang patut dan wajar memandangkan kebanyakan mereka adalah golongan D40. Perkara kedua adalah perkhidmatan Tung Roro di Lorong 2 Kampung Sungai Danga. Pihak Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor telah mendapat aduan awam berkaitan pembakaran sampah di Lorong 2 Kampung Sungai Danga pada bulan September yang lalu. Saya bersama Jabatan Alam Sekitar dan Ketua Kampung Sungai Danga telah mengadakan lawatan ke kawasan terlibat dan didapati penduduk kampung melungguhkan sampah dan membakarnya berikutan tiada perkhidmatan penjebakan sampah. Bagi menyelesaikan jangka pendek, Ketua Kampung Sungai Danga telah mengajukan surat permohonan penyatung roro daripada pihak MPJB dengan bayaran dan saya telah memanjangkan perkara ini tersebut kepada jabatan berkaitan. Sehingga kini masih tiada tindakan akan perkara ini dan saya mohon agar tindakan segera dapat diambil demi kebaikan kesejahteraan rakyat. Isu ketiga adalah isu perempatan setinggal di Kampung Sungai Pinang, belakang Jalan Rawa, Taman Perling dan laluan utama ke PPR Jalan Rawa, Taman Perling. Berikutan isu ini, lawatan ke tapak bersama Tuan SU dan pegawai MPJB dari jabatan yang berkenaan telah diadakan. Penempatan setinggal tersebut sedang diatur urus oleh pihak pejabat daerah Johor Bahru dan juga SUK. Bagian perumahan bagi tawaran penempatan di PPR Taman Perling, Jalan Rawa, Taman Perling. Bagi mereka yang layak, pemilik tanah tersebut Tanjung Bidara Ventures Nebra telah akan merobohkan rumah dan bangunan yang dibangunkan di atas tanah mereka apabila penduduk telah berpindah. Harap saya, apa yang pihak MPJB perlu pastikan adalah pihak tuan tanah perlu memastikan penguatkuasaan diambil agar tiada pihak yang akan kembali membina rumah semula di tanah mereka seperti yang terjadi di beberapa tempat. Contoh seperti Kampung Setinggan Pakar Batu Perling, yang mana penguatkuasaan yang lemah menyebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab membina semula rumah di tanah mereka sewenang-wenangnya. Di Kampung Sungai Pinang, tempoh hari
termasuk pembinaan rumah rancak dibina, lori-lori besar keluar masuk menggunakan jalan rawa mengakibatkan jalan dan longkang telah rosak. Terdapat juga lori-lori membuang sampah binaan dan sampah sisa berjadual di kawasan tersebut, menyebabkan penyemaran bau dan udara berlaku apabila pembakaran dibuat. Aduan telah diterima daripada penduduk Jalan Rawa dan Taman Amira berkaitan aktiviti pembuangan sampah haram tersebut. Bagi laluan utama ke PPR Jalan Rawa, pihak majlis perlu menjalankan kajian dan penelitian khusus isu yang dibangkitkan oleh penduduk, iaitu laluan utama ke PPR terlibat yang akan menjadi sesak dan padat pada kenderaan apabila kesemua rumah PPR lebih kurang 400 unit telah didiami. Isu yang terakhir itu adalah isu masalah anjing liar. Saya telah menerima beberapa aduan lisan berkaitan masalah anjing liar terutama di kawasan Pangsaburi Sri Danga dan Pangsaburi Dewi Danga, Twin Danga Apartment, yang mana dua Pangsaburi tersebut terletak di kampung Sungai Danga. Bilangan anjing liar yang banyak berkeliaran dilaporkan telah masuk ke kawasan sekolah agama Sungai Danga, yang mana sekolah agama itu bersebelahan dengan Pangsaburi tersebut. Saya sedia maklum tindakan sukar dijalankan jika anjing liar yang berkeliaran berada di kawasan kampung berikutan kampung Sungai Danga masih tidak membayar cukai, sedangkan anjing liar yang dilaporkan pastinya tidak berada hanya di satu tempat. Saya memohon jasa baik jabatan berkaitan agar tindakan tangkapan anjing liar dilaporkan dapat dijalankan. Jemaah Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesimpulannya saya berharap agar segala aduan dan laporan yang diterima amalan wajar diberi perhatian dan diambil tindakan segera demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Semoga MPJB akan terus dipandang tinggi oleh masyarakat terbanyak. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada kali ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022 dan selamat maju jaya. Mohon maaf dari saya jika ada keterlaluan kata. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Bandar, barisan ahli-ahli majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, ahli-ahli FSU, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bulanan bilangan 11 Palang 2021 pada ini telah pun selesai. Dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan. Sedang hadirin dipohon untuk berdiri. Yes.